Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik tuan-tuan, semalam kita dah pun berjumpa untuk satu sesi perbincangan kuliah selama kurang lebih 1 jam lebih untuk bab yang kelima. Bahagian yang pertama, seperti yang kita sedia maklum bahawa chapter 5 ni, two-port network, kita ada 3 bahagian ya. Yang pertama ialah impedance parameter, dan yang kedua ialah admittance parameter, dan yang terakhir ialah transmission parameter. Okay, kalau tuan-tuan dah ikuti, mungkin ada yang tak hadir semalam, boleh tengok pada video saya tentang impedance parameter, kelas kita semalam. Kalau dah ikuti video tersebut, dah faham konten tentang impedance parameter, rasa saya tak ada masalah untuk memahami admittance parameter. Kerana admittance parameter ini kaitannya dengan impedance parameter hanyalah reciprocal. Okey, apa maksud reciprocal? Kalau saya katakan X reciprocal bagi X, dia ialah 1/X. Jadi kita tahu bahawa impedance ialah reciprocal bagi admittance, ataupun admittance ialah reciprocal bagi impedance. Okey, kita tengok kembali apa video yang telah tentang video yang telah saya bagi sebelum ini tentang impedance dan juga admittance. Impedance simbolnya ialah Z. Kena ingat, simbol bagi impedance ialah Z. Unit dia ialah ohm. Jangan confuse dengan admittance. Admittance simbolnya ialah Y dan unitnya ialah Siemens. Dia hanyalah reciprocal sahaja. So kalau kita dah faham impedance, tak ada masalah lah untuk admittance. Justru itu hari ini saya nak terus sambung untuk perkuliahan bagi bab yang kedua sebab dia ada kesinambungan. Mudah untuk kita terus sambung admittance parameter. Okey, saya akan mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu file. Okey, saya buka file. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sekali lagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, F5. Kita mulakan. Okey. So bahagian yang kedua ialah admittance parameter. Dalam final exam nanti, salah satu soalan ialah berkaitan dengan chapter 5 iaitu two-port network. Okay, bahagian yang mana yang keluar kita tak tahu. Sama ada impedance, admittance ataupun transmission parameter. Okey, baik. Saya mulakan. Kena tahu matrix. Okay, matrix. Matrix dalam mathematics, sebagai contoh kita ada satu persamaan I1 sama dengan A V1 tambah B V2. Tuan-tuan sepatutnya tahu untuk tukarkan dia dalam bentuk matriks. Itu dalam bentuk matriks dia ialah seperti ini. Okey, I1 ialah A, B. Okey, ini ialah 1 kali 2 matriks. Kalikan dengan V1 dan V2, ini ialah 2 kali 1 matriks. So, kita tahu nilainya I1 ialah A kalikan dengan V1 tambah dengan B dikalikan dengan V2. Iaitu persamaannya inilah. Okey, saya tukarkan dulu dia dengan pointer dekat sini. Okey, pen senang Okey. So ini kita tukarkan ke dalam bentuk matriks. Ini ialah jawapan untuk matriks. Bagaimana kalau tuan-tuan ada dua equations, dua persamaan, I1 dan juga I2. Ubahkan dia ke dalam bentuk matriks, kita akan dapat seperti berikut. Okey, I1, I2. Okey, ini ialah 2 kali 2. Okey, kenapa 2 kali 2? Sebab matriks ini telah melibatkan dua equations, dua line So kita akan dapat I1 ialah A kali V1 tambah V kali V2, B tambah kali V2. Iaitu persamaan yang pertama ni. Okey, kemudian I2 pula ialah C kalikan dengan V1 tambah dengan D kalikan dengan V2. Iaitu persamaan yang kedua. Kalau tuan-tuan tengok, bandingkan dengan bahagian yang pertama, impedance parameter,
apa yang kita ada, tajuk di hadapan ialah V, voltan. Tapi untuk admittance, kita mulakan dengan arus. Ini adalah kerana admittance ialah arus dibahagikan dengan voltan. Manakala impedance, voltan dibahagikan dengan arus. Dan juga konsep lain yang perlu kita faham ialah tentang short circuit dan juga open circuit. Ini sangat penting kerana ketika mana kita nak dapatkan parameters, dia akan melibatkan dengan terms short circuit iaitu litar pintas dan juga open circuit iaitu litar buka. Okey, apabila kita nak litar pintas kita sambungkan antara dua point, itu bermaksud voltage ataupun potential difference di antara dua points ini ialah sama. Apabila sama bermaksud kosonglah, kosong. Manakala open circuit bermaksud litar buka. Litar apabila dibukakan, arus tidak akan mengalir. Dalam erti kata yang lain, I ialah kosong. Okey, ini ialah admittance parameter. Kita terus masuk kepada konsep admittance parameter. Okey, gambar rajah yang sama dengan impedance parameter, gambar rajah atas ni sama. Kita ada linear network. Okey, saya tak perlu terangkan semulalah apa itu linear network. Jimatkan masa. Saya dah terangkan dalam video yang pertama di bawah impedance parameter. Tuan-tuan boleh rujuk kepada video tersebut. Apa beza antara yang pertama dan kedua? Dia sama ada voltage driven, kita ada bekalan voltan, ataupun current driven. Okay, benda yang sama, dia boleh interchangeable, sama ada kita gunakan rajah A ataupun rajah B. Okey, apa yang perlu kita tahu ialah apakah dia general equations bagi admittance parameters. Ini yang penting. Tuan-tuan kena hafal benda yang ini ya. Kena hafal ataupun nanti exam kena catatkan. Ini ialah equations yang penting, iaitu admittance parameter equations, general equations bagi admittance parameter, dia ialah I1 sama dengan Y11 kalikan dengan V1 tambah dengan Y12 kalikan dengan V2 dan I2 sama dengan Y21 kali V1 tambah Y22 kalikan dengan V2. Okey? So Y yang di dalam ini, inilah dia admittance parameters. Okey. Apa dia nanti kita akan tengok selepas ini. Apa dia Y11 sehingga Y22 ini. Yang penting kita tahu, inilah dia parameters yang mungkin dikehendaki oleh soalan untuk tuan-tuan cari nanti. Okey, rajah yang sebelah kanan ini, equation sebelah kanan, ini ialah matrix. Terbitan daripada general equations ini. Yang paling penting ialah yang saya blinkingkan ni. Ini ialah enforcement. Saya enforcekan dekat sini bahawa ini perlu dihafal, perlu diketahui, perlu dicatatkan untuk menjawab semua soalan berkaitan dengan admittance parameters. Where the Y terms are called as admittance parameters or simply Y. Okay, Y parameters and the units Siemens. Right. Jadi I1 ialah Y11 V1 tambah Y12 V2 dan I2 ialah Y21 V1 tambah Y22 V2. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini. Ini ialah equations utama. Okey, ini benda yang sama, general equations yang perlu kita ketahui, inilah general equations dia. Okey, tadi konsep litar pintas dan litar buka kita dah fahami. Jadi cuba tuan-tuan tengok pada persamaan ini. Andai kata saya nak dapatkan dulu Y11 dan Y21. Apakah langkah pertama yang perlu kita buat? Kita cuba teka. Kita cuba teka tanpa melihat kepada gambar rajah sebelah kanan ni. Cuba teka, apakah yang perlu kita lakukan? Okey, kita dapat idea. Yang pertama, saya mesti pastikan term sebelah kanan ini, pastikan dia sebagai kosong. Jadi nak jadikan term tersebut kosong, V2 saya perlu jadikan kosong. Nak jadikan V2 kosong, ia bermaksud litar pintas, short circuit. Okey. Jadi kita tengok dekat dalam gambar rajah sebelah kanan itu, dia litar pintaskan. Okay, disambungkan terus dua point ini yang bermaksud voltan pada bahagian terminal keluaran ialah kosong. Jadi apabila voltan pada terminal keluaran kosong,
makna kata bahagian sebelah kanan ini akan semuanya boleh kita abaikan. Jadi yang tinggal ialah I1 sama dengan Y11V1. Okey, kita tulis kat situ. Okey, I1 sama dengan Y11V1. Jadi tuan-tuan nak dapatkan Y11 ni. Okey, boleh bawa term ini ke sebelah kiri lah. Yang itu yang kita dapat dekat sini. Y11 ialah I1 dibahagikan dengan V1. Okey, ini yang kita dapat ni. Yang pertama. Yang kedua, boleh dapatkan daripada persamaan yang ini. Iaitu Y21 ialah, okey, kita bawa saja V1 ni ke sebelah kiri. Okey, Y21 ialah I2 dibahagikan dengan V1. Itu yang kita dapat dengan equation saya ini. Yang mana ia diperoleh melalui langkah V2 disamakan dengan kosong, atau dalam erti kata yang lain, kita telah litar pintaskan, short circuitkan V2. Okey, clear Okey, apakah dia Y11 dan Y21? Okey, sekarang kita berkenalan dengan dua parameter yang pertama, iaitu Y11 dikenali sebagai short circuit input admittance. Okey, manakala Y21 ialah short circuit transfer admittance from port 1 to port 2. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Seterusnya, kita akan ulang benda yang sama. Tadi kita dah dapat Y11 dan Y21. Sekarang saya nak dapatkan pula Y12 dan Y22. Jadi kita sudah pasti kita perlu pula short circuitkan pada bahagian V1. Iaitu apabila kita short circuit bahagian terminal input, V1 akan kosong, maka bahagian terms ini kita boleh ignore, boleh abaikan. Yang tinggal ialah term yang kedua, maka I1 adalah sama dengan Y12V2, dan dengan itu kita boleh dapatkan Y12 ialah bawa V2 ni ke sebelah sinilah. Kita akan dapat Y12 sebagai I1 dibahagikan dengan V2. Inilah yang kita peroleh di bawah ini. Okey, manakala Y22 pula ialah kita bawa ke sebelah kiri, maka Y22 kita ialah I2 dibahagikan dengan V2 seperti yang tertera di sini. Okey, tuan-tuan boleh baca di bawah ini apakah dia penerangan tentang tentang nama-nama dia lah. Nama-nama bagi Y12 dan Y22. Okey, terus kita tengok contoh. Example yang kedua. Determine the Y parameters of the following circuit. Katakan diberikan litar seperti dalam rajah ini. Kita ada 2 ohm resistor, 4 ohm dan 8 ohm. Ada bahagian masukan 1, V1 itu ialah masukan, dan bahagian keluaran ialah V2. Okey, ada arus yang masuk I1 dan arus daripada arah terminal keluaran I2. Lihat kepada arah arus ini sangat penting, dan juga arah terminal bagi V1. Yang mana ini bermaksud plus dan minus. Okey. Ini bermaksud plus dan minus. Okey. So, saya padamkan sedikit kesilapan dekat sini. Alright. Jadi tuan-tuan, yang pertama apa yang kita kena buat seperti saya maklumkan tadi, equations ini perlu tahu. Equations ini tidak diberi Equations ini, general equations untuk admittance parameter tak diberi. Jadi tuan-tuan kena tahu. Yang pertama, apa yang kita kena buat? Saya perlu litar pintaskan V2. Okey, saya sambungkan V2 ini. Saya sambungkan V2 bermaksud dia telah pun dilitar pintas. Okey, satu perkara penting yang kita kena tahu, apa-apa perintah yang disambungkan secara selari dengan satu yang telah dilitar pintaskan, maka perintah tersebut boleh terus tuan-tuan abaikan. Kenapa arus tidak akan melalui perintah tersebut? Kerana ada highway yang lebih besar dekat sini, short circuit. Maka perintah 8 ohm kita anggap sebagai ignore, abaikan. Jangan ambil kira dalam pengiraan. Okay, sekiranya konsep tersebut telah difahami, barulah mudah untuk kita buat pengiraan seterusnya.
Okey, Y11 apa dia? Disebabkan kita telah litar pintaskan V2, maka terms V2 ini, terms V2 ini terus kita kosongkan, abaikan. Okey, maka kita tahu bahawa Y11 saya ialah bersamaan dengan V1 dibahagikan dengan I1. Terbalik sorry. Balik. Padam. Okey, iaitu Y11 saya ialah I1 dibahagikan dengan V1. Seperti yang tertera di bahagian bawah ni lah. Saya suka merujuk kembali kepada general equation supaya kita clear dari mana dapatnya. Saya tak terus gunakan equation ni. Nanti tertanya-tanya dari mana datangnya. Okay, sebenarnya dia datang daripada general equations yang di atas penjuru kanan ini. Jadi Y11 ialah I1 V1. Jadi sekarang tuan-tuan kena gunakan balik apa-apa konsep yang telah dipelajari sebelum ini semasa circuit theory 1. Bagaimana hendak kaitkan antara I1 dan V1. Okey, kita tengok daripada arah terminal 1. Terminal input. Boleh kita buat pengiraan menggunakan impedance, tak ada masalah. Sebab akhirnya nanti tuan-tuan dah dapat impedance, nak dapat semula admittance just 1 per sahaja. Contoh, saya suka gunakan impedance sebab kita dah biasa dengan Ohm's law. V is equal to IZ. Kita dah biasa dengan Ohm's law. V is IR. V is IZ. Okey, boleh kita gunakan, tak ada masalah. Okey. Saya nak kaitkan contohnya Z ialah V1 I1. Apa dia dilihat dari sini? Apakah nilai Z saya? Z ini ialah Z total lah atau Z setara lah, saya letakkan sebagai ZT. Okey, jika dilihat daripada arah terminal input pertama, okey, V1, maka saya ketahui bahawa impedans saya ialah perintang 2 ohm selarikan dengan perintang 4 ohm. Jadi tuan-tuan boleh ambil kalkulator, cuba kira. Okey, 1 per R saya, 1 per R, okey saya tulis di sini, 1 per Z lah. 1 per Z saya, ZT saya, okey, ialah sama dengan 1 per 4 tambahkan dengan 1 per 2. Maka ZT saya ialah, tuan-tuan boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan 1 bahagi 4 tambah 1 bahagi 2, 1 bagi answer ialah 1.333. 1.333. Itu ialah ZT. Okay, Z total. Ataupun dia ialah sebenarnya V1 bahagi I1. Tetapi apa yang kita nak kira bukan V1 dan I1. Kita nak dapatkan admittance. Yang mana dia terbalik saja. Admittance saya Y11 ialah seperti di atas ni. Iaitu I1 dibahagikan dengan V1. Jadi terbaliklah kepada nilai 1.3333 ni tadi. Jadi kita terbalikkan sajalah. Y11 saya sepatutnya ialah 1 dibahagikan dengan 1 dibahagikan dengan 1.3333. Maka jawapan saya ialah 0.75. 0.75. Itulah dia jawapan untuk untuk Y11 impedance, admittance yang pertama. Saya banyak kali sebut impedance, selalu terbalik impedance, admittance dia dekat-dekat. Okey, 0.75. Bagaimana pula tuan nak dapatkan untuk yang kedua, iaitu Y21. Okey, kita lihat daripada formula asal di sini. Okey, di atas ni Y21 saya ialah bersamaan dengan I2 dibahagikan dengan V1. I2 bagi V1, iaitu equations yang ini. Okay, so clear, it is very clear. Y21 ialah I2 bahagi dengan V1 dan dia diperoleh ketika V2 ialah kosong ataupun short circuit. Okay, bagaimana nak dapat kaitan ini? Okay, tuan-tuan boleh kaitkan ini, Y21 ini menggunakan
Pertama, saya boleh, sebab kita nak dapatkan I2 dengan V1. Kalau tuan-tuan tengok kepada jawapan Y11 saya dekat sini. Okay, ini kita dah kira tadi. Y11 ialah 0.75. 0.75. Sama dengan Y11. Sebentar sebentar. Kalau boleh bantu saya, tunggu sebentar. Okey, saya sambung. Maaf, saya slowkan sikit tadi. Jam digital, jam azan. Okey, di mana kita tadi? Okey, Y21 ialah I2 dibahagikan dengan V1. Ini yang kita nak cari. Dan kalau tuan-tuan tengok tadi, kita dah dapatkan nilai Y11 yang mana nilai dia ialah 0.75 dan dia ialah sama dengan I1 dibahagikan dengan V1. Jadi kalau tuan-tuan boleh kaitkan, masukkan di sini I1, nilai I1 berkait dengan I2, maka mudah untuk kita dapat Y. Okay, bagaimana kita nak kaitkan? Kita boleh gunakan current divider. Okay. Lihat kepada rajah ni, saya clearkan dulu. Okay. Clearkan. Okay. Alright, saya clearkan ni. Okay, tengok current divider. Maka menggunakan konsep current divider. Di sini ialah I1 current masuk, I total. Biasanya current divider kita tengok ada satu arus masuk, I total. Okey, ada satu arus yang masuk di sini. Yang ini kita boleh labelkan sebagai apa-apalah. Yang penting yang kita nak dapatkan ialah arus yang mengalir di sini. Iaitu arus yang mengalir di sini. Okey. Arus yang mengalir di sini saya labelkan di I2 bar ataupun I2 prime. Dia bukanlah nilai I2 yang sebenar kerana nilai adalah opposite direction, berlawanan arah. Ini sedikit berbeza konsep ini dalam impedance paran. Jadi I2 bar saya dapatkan menggunakan current divider, maka saya tuliskan dekat atas ni Kalau saya nak dapatkan I2 saya menggunakan konsep current divider, dia adalah sama dengan saya ambil yang opposite satu lagi iaitu 4 dibahagikan dengan total kedua-dua 4 campur 2 kalikan dengan arus total yang masuk iaitu I1. Okey. Yang mana ini adalah bersamaan dengan 4/6 I1. Jadi apakah nilai I1 saya? Kita nak kaitkan antara I1 dengan I2 bar. Maka I2 bar. Tak apa, kita dapatkan dulu I2 bar lah, senang So I2 bar saya tulis mula. I2 bar saya adalah bersamaan dengan 4/6. 0.666. Okey, 0.6667 I1. Okey. Itu ialah I2 bar. Tetapi kita nak kaitkan bukan dengan I2 bar, dengan I2. Okey, I2 bar direction dia adalah opposite dengan I2. Maka saya tahu bahawa I2 saya, kita boleh tuliskan di sini, I2 saya ialah I2 bar. Ini adalah konsep arus yang bertentangan, dia adalah negatif. Okay. I2 saya ialah negatif I2 bar, dalam erti kata yang lain, dia ialah negatif 0.6667.
7I1. Okay, clear Apakah dia I1 saya? Okay, boleh bawa negatif 0.6667 ni ke sebelah kiri lah. Maka I1 saya, sebab saya nak kaitkan terus dengan I2. Saya tulis saya tulis kat sebelah kiri penjuru atas. I1 saya ialah negatif 16667 ataupun negatif 1.5. Negatif 1.5. I1 ialah 1.5 antara I tadi yang tuan-tuan dapat ialah kaitan antara I1 dengan I2 bar. I1 dengan sekarang kita nak I1 dengan I2. Jadi kita masukkan nilai ni ke yang mana equation di sini. Saya sambung kat sini 0.75 adalah sama dengan masukkan nilai I1 tadi. I1 saya ialah negatif 1.5 I2 okey bahagi D1. Okey, sekarang dia dapatlah I2. Apa dia I2 bagi V1? 2 bagi V1 okey iaitu 0.75 dibahagikan dengan negatif 1.5. Itu sama dengan okey boleh tekan kalkulator. 0.75 bahagi dengan negatif 1.5. Jawapan mesti negatif lah. Ada negatif di situ Itu negatif 0.5. Negatif 0.5. So inilah Y21 negatif 0.5 yang tuan-tuan dapat di sini. Negatif 0.5. Jangan lupa unit-unit ini ialah Siemens. So kita letak kat luar ni ialah Siemens. Alright. Saya tunjukkan dua ni. Macam mana nak dapat lagi dua ni. Lagi dua ini tuan-tuan boleh dapatkan lah. Kita short circuitkan pula bahagian input. Ulang benda yang sama. Saya tak nak tunjuk lagi dua ni macam mana nak dapat. Tapi langkah yang kedua kita tengok. Kita rujuk semula equations yang pertama. Equations utama. Saya padamkan ni. Kita rujuk kepada equations utama di atas penjuru kanan ini. Kita short circuitkan bahagian terusnya kita perlu short circuitkan bahagian masukkan pula. Short circuit bahagian ini maka semua term ini akan jadi kosong. Butang 1 telah dilitar pintas bermaksud V kosong dan term di bahagian masukan ini semuanya kosong. Okey, yang tinggal ialah bahagian yang kedua. Maka bolehlah kita kira sudah pasti Y12 ialah I1 bahagi dengan V2 seperti equation. Okey. Dan Y22 saya ialah I2 bahagikan seperti equation. Terminal keluaran. Jadi terminal keluaran lihat daripada arah sini pula. Okay, kita kena clearkan dulu yang ini supaya lebih jelas. Okey, sekarang kita tengok daripada terminal keluaran. Apabila
daripada terminal keluaran, yang mana kita tahu bahawa litar masukan telah pun di litar pintas, maka kali ini perintang 4 ohm pula kita boleh abaikan. Abaikan terus kerana ada highway yang parallel dengan perintang 4 ohm. Bila samalah gunakan tadi sebagai home network below. Okay, ada 6 ohm, ada 2 6 ohm di situ, ada 3 ohm di situ, ada 2 juga perintah. Maka apa yang kita buat pertama, rujuk semula dengan rujuk semula kepada general equations yang pertama. Saya terpintaskan bahagian keluaran di sini, litar pintas. Okey, litar pintas bermaksud saya boleh abaikan terus perintang 3 ohm. Makna kata arus yang mengalir itulah arus yang okey. Lihat pada general equations yang pertama, yang mana Y11 saya adalah bagaimana nak dapatkan I1 bahagi V1, suka saya gunakan impedance. Impedance, sebab kita dah biasa dengan impedance. Apakah yang dilihat daripada arah masukan, terminal masukan. Okey, dapatkan apakah dia ZT saya. Okey, ZT tuan-tuan ialah 3 ohm parallel, kemudian dia perlu ditambahkan dengan 6 ohm. Kalau kaedah penulis ini masuk parallel dengan 6 ohm. Dapatkan ini dulu. Kemudian tuan-tuan tambah ialah impedance, iaitu V1 bagi I1. Tetapi yang kita kehendaki ialah Y11. Maka dia perlulah reciprocal Z, iaitu 1 bahagi 8 lah. 1/8. Itu jawapan untuk yang pertama. Solution ini mungkin sedikit banyak ada sedikit perbezaan, tak apa. Saya buka dulu. Okey, 1/8. 1/8 yang merupakan unit dia. Itu dapatkan Y11. Bagaimana nak dapatkan? Jadi Y21 tuan-tuan, rujuk semula kepada general equations yang pertama ini. Maka Y21 saya ialah I2 dibahagi V1. Y2 saya ialah I2 Y11 saya ialah I1 bagi V1. Y21 tuan-tuan nak dapat 2 bagi antara I1 dan I2, maka saya boleh gunakan equation masukkan di bahagian atas I1. Contohnya I1 sama dengan berapa I2? Masukkan di situ dan akhirnya kita boleh dapat jawapan akhir.
Okey. Jadi untuk menjawab tersebut, apabila kita litar pintaskan bahagian keluaran ini tadi, maka seperti yang kita dah bagi tahu tadi, kita telah persetujui 3 ini tidak perlu diambil kira. Kerana telah litar pintas sesuatu yang litar pintas, maka menggunakan current divider saya ada ini yang mana inilah arus yang saya kehendaki. Saya di sini dan ada satu arus utama yang masuk di sini ialah I1. Maka menggunakan konsep current divider, apabila saya nak dapatkan I2 bar, saya tulis di bawah ni. I2 bar saya adalah sama dengan, gunakan kembali, ingat balik konsep kepada current divider. Saya dapatkan I2 bar, saya perlu ambil perintang dalam cabang yang opposite, iaitu 6. 6 dibahagi 3. 6 campur 3 ialah 9. Kalikan dengan arus utama yang masuk ialah I1. Okey. Maka I2 bar saya adalah sama dengan 2/3. 2/3 I1. Okey. Apakah dia I2 saya? Sebab I2 bar tak sama dengan I2. Lihat kepada arah arah I2 bar dan I2 adalah opposite, bertentangan. Maka I2 saya ialah negatif. Maka I2 saya adalah sama dengan negatif 2/3 I1. Akan bawa I1 saya ialah negatif 3. Tak nampak boleh dengar saya punya negatif 3/2 I2. I1 saya ialah negatif 3/2. Maka tuan-tuan nak dapatkan I2 bahagi I2 bahagi bisa I2 satu. Maka Y21 saya adalah sama dengan Y21 2/3, negatif 2/3. Okey, kita dapat per 2. Mana nak lagi 2 parameters. Nak dapat lagi 2 parameters, kena litar pintaskan pula bahagian masukan dekat sini. Kalau dah faham yang dapatkan tadi yang okey. Oh, inilah slide
Keep. Mungkin saya boleh tengok secara ringkas yang terakhir tu. Okay, saya copy semula yang ni, equationsnya. Saya letak dalam slide yang terakhir di sini. Okay, tadi yang pertama tadi kita litar pintas bahagian terminal output. Sekarang kita litar pintas pula pada bahagian terminal input. Okay. So, okay. Saya gunakan pointer pen. Okay. Kita litar pintaskan terminal input sekarang. Litar pintas. Litar pintas bermakna tadi asalnya kita litar pintas. Ini kita litar pintas terminal ini. Bila kita litar pintas terminal input, apa yang berlaku? Kita akan dapat rajah inilah. Persoalannya, apabila saya litar pintas V1, bermaksud terms ini kita boleh abaikan terus kerana V1 kosong, litar pintas V1. Maka saya tahu bahawa Y12 saya ialah sama dengan I1 bahagi dengan V2. I1 bahagi dengan V2. Dan tuan-tuan kena tengok daripada arah terminal output pula kali ni. Terminal 2. Terminal 2 tengok daripada arah sini. Kalau nak guna kaedah macam saya dapatkan impedance dulu pun boleh. Kalau nak gunakan impedance dulu, kena tengok daripada arah ni lah. Apa impedance saya? Impedance saya, tuan-tuan tengok rajah tu kita terus boleh tahu. 6 parallelkan dengan 6 ohm. Ini panjang sikit. 6, tuan-tuan kena parallel dulu dengan 6 ohm. Kemudian dah dapat itu, hasilnya tambahkan dengan 3 ohm. Tambah dengan 3 ohm. Kemudian dia parallel dengan 3 ohm. Panjang sikit. Apa jawapan dia? Kita tengok dekat sini. Panjang. Pertama, tuan-tuan kena parallelkan dengan 6 ohm. Perintang setara. Rintangan setara nak tengok daripada arah ni. 6. Guna kalkulator. Setarakan dengan 6 ohm. Parallelkan dia. Kemudian tambahkan dengan 3 ohm. Kalau saya boleh kira sebentar, gunakan kalkulator. Mode standard. 1 bahagi 6 tambah 1 bahagi 6. Ialah 3. 1/6 dengan 1/6. 6 ohm tu, kalau parallelkan kita dapat 3 ohm. 1 bahagi 6 tambah 1 bahagi 6. 1 bahagi answer. 3 ohm. Jadi 3 ohm, ia adalah siri dengan 3 ohm. 3 ohm hasil ni adalah siri dengan 3 ohm yang dekat atas ni. Jadi 6 ohm pula di situ. Jadi 6 ohm hasil tambah itu adalah parallel dengan 3 ohm. Jadi 6 ohm parallel dengan 3 ohm, 1 bahagi 6 tambah 1 bahagi 3. 1 bagi answer. Nilainya akhirnya saya dapat Z total ialah 2 ohm. Itu ialah Z total. Tetapi admittance terbalik, reciprocal kepada Z total. Maka Y12 saya ialah sekarang kita tengah kira Y11, sorry. Y11. Ini Y21, yang sedang kita kira ialah Y22, sorry. Y22. Ini ialah Y12. Saya tulis Y22 ialah sama dengan I2 bahagi V2. Jadi Z total ialah 2 ohm, maka I2 bahagi dengan V2 reciprocal kepada Z total ini ialah admittance, maka dia ialah 1/2. Seperti yang tuan-tuan dapat di sinilah. Seterusnya, untuk dapatkan Y12, saya minta tuan-tuan dapatkan macam nak kita dah kira tadi. Iaitu tuan-tuan kena kaitkan dia. Bagaimana nak masukkan dekat sini. Sebab saya mesti tahu apa kaitan dia. Sebab, kat sini saya tulis dulu. Y22 dah dapat. Iaitu I2 bahagikan dengan V2. Sama dengan jawapannya ialah 0.5.
1/2 0,5 kan. Okey. Sekarang kita nak kira Y12. Jadi saya perlu tahu apa kaitan, apa equation yang mengaitkan I1 nak kaitkan dengan I2. I2 dan I1. Maka kalau saya boleh masukkan I2 adalah bersamaan dengan apa atau berapa I1 ke dalam equation ini, maka akhirnya saya boleh dapatkan kaitan antara I1 dan V2. Okey. Saya tinggalkan kepada tuan-tuan untuk dapatkan sebab kita telah buat banyak contoh tadi. Sebelum ini, clue dia ialah tuan-tuan tolong atau sila gunakan current divider. Okay, current divider. Boleh gunakan current divider. Boleh gunakan current divider untuk kaitkan antara I2 dan juga I1. Yang mana, okey, kalau tengok di sini, tuan-tuan nak dapatkan di sini. Saya nak dapatkan I1 bar. Okey, I1 bar. Bagaimana saya nak dapatkan I1 bar? Tuan-tuan kena kaitkan. Kali ni dia agak susah sedikit kerana dia agak jauh sedikit. Tapi tak apa, boleh cuba. Kena dapatkan dulu apa arus di sini. Okey, dapatkan dulu arus di sini. Baru boleh kita gunakan current divider antara branch ini dan juga branch yang ini. Okey. Okey, sebelum tu tuan-tuan kena dapatkan dulu arus yang ini. Okey. So saya tinggalkan itu di situ. Kalau ada sebarang persoalan, boleh kita berbincang semula nanti. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi tuan-tuan, tadi saya beringkas penerangan tentang admittance parameter. Cuma bahagian akhir tu sedikit tricky, mana tuan-tuan perlu buat sedikit pengiraan untuk kaitkan. Saya tinggalkan itu sebagai cabaran lah, challenge untuk tuan-tuan dapatkan.